Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Jumaat. Okey, hari ini kita bersiaran pada petang Jumaat untuk kita punya KLM Cook Along. Okey? Alright, sementara kita tunggu yang lain masuk, you all dialu-alukan untuk tulis dekat chat. Anda dari mana? Bersiaran dari mana? Hari ini negeri mana yang cuti? So, ada ke yang bekerja tu? Ataupun ada ke yang cikgu yang balik kerja macam chef kita hari ni? Chef Banat kita, dia cikgu baru balik kerja, dia terus ni jadi chef. Masya Allah. Okay, so ya, saya replace dulu. Remove spotlight. Okay. Add spotlight. Okay. Ada kita test dulu suara. Banat, boleh test dulu, testing. Okay, Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Kalau dengar, kawan-kawan boleh tulis dengar. Boleh tak? Sebab kita orang pun nak check kalau kawan-kawan dengar. So hari ni kat sekolah anak murid tak ramai. So suara saya perlahan sikit. So hari ni harap-harap. Yeay, Teacher Nuyuy. Thank you. Dengar. Alhamdulillah. Okay. Sekejap. Yang lain-lain semua? Daripada mana? Okay, so kalau dengar, boleh pass kod dekat Musa, nak make sure suara Musa dengar tak? Okay, so Musa. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri saya Musa. Kalau dalam rancangan ni, panggil Chef Musa Okay, kita cuba Chef Musa lah. Rancangan ni terus Rancangan ni masak tadi kiranya kan? Okay, sekarang baru tepat pukul 3. Kita nak tunggu yang lain masuk ke kita nak terus start? Sekejap, sekarang kita tengok baru ada 16 orang. 16 orang, okay. Boleh tak kami nak tahu siapa yang nak masak sama-sama? Nasi ayam penyet dan strawberry lemonade. Kalau you all nak masak sama-sama, tulis dekat chat. Dan juga you all boleh buka you all punya video so that kita tahulah ada yang masak bersama-sama. Okay? Okay, siapa yang nak join sekali masak sama-sama, tulis. Hai Kak Liz. Kak Liz kata Kak Liz tak masak, jadi pendengar je. Terima kasih Kak Liz. Okay. Yang lain-lain? Okay, kita bagi seminit 2 lagi sebelum kita start. Okay, boleh. Kawan-kawan, siapa yang nak invite kawan-kawan yang lain untuk join pun boleh. Masih ada masa lagi sebelum kita mula. Okay. Teacher Nuyuy, sorry hari ni dapat tengok je tengah meeting at the same time. Masya Allah. Tak apa, thank you so much. Faham, ada negeri yang bekerja, ada negeri yang sedang bercuti kan. So kita buat hari ni, hari Jumaat ni untuk bagi laluan kepada saya. Thermo Rangers normal lah nak join masak. Okay, jom. Okay. Best. Okay, kejap ya. Siapa yang tak join masak tu tak apa, kita tengok. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kejap. Alright. Wah, Amelia. Masya Allah, hebatnya masak sambil dukung baby. Moga dipermudahkan. InsyaAllah. Siapa yang join masak tu boleh on kamera Kita boleh tengok lah siapa yang masak, kita tengok sama-sama. Okay. Dr. Amelia masak sambil dukung baby. Masya Allah. Hebat. Ada Thermomix tak ada masalah. Nak masak sambil baring pun boleh. Masak sambil dukung baby pun boleh. Masak sambil duduk pun boleh. Okay? Alright. So kita dah tanya. Yang jintan tu untuk ayam tu jintan manis ke jintan putih Ada resipi dalam tu. Dia tulis untuk salur ayam tu dengan ketumbar. Ketumbar serbuk lah kan jintan tu. Saya tak pasti putih ke manis. Jintan
Jintan yang saya pakai ni, actually dia jintan yang kasar tu. Itu kalau kasar jintan apa? Dia ada dua juga, putih ke manis, dua-dua boleh kasar. Oh ya. Malah. Dua-dua ada. Manis Sebabnya ada, ada putih ada. You mean dekat ke rumah final? saya ada satu jenis je. Jadi saya pun minta maaf lah. Wait, this one jintan kasar ke jintan tak nampak lah pula kan? This one. Entah, I tak pasti. Tak nampak. Dia Siapa yang Sekejap, I check I punya kat rumah apa yang ada. Nanti boleh bagi description sikit lah dengan you. Sekejap okay, boleh insyaAllah. Alright. Nanti saya check balik Sebab dekat rumah saya selalunya ada satu jintan je. Jintan manis tu ada yang jawab dekat ruangan komen. Oh, jintan manis okay, thank you. Alright, welcome. Okay. Alright. Okay, so kita tak nak buang masa. Dah 3-4 minit petang. Okay, nanti kan lambat pula nasi ayam penyet kita siap. Okay, so kita nak start sekarang dengan menu kita nasi ayam penyet. Okay, kita akan bermula dengan Chef Musa. Sekejap saya spotlight. Okay, bismillah. Okay, Musa. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Semua dengar suara saya? Okay, kita akan mula buat strawberry lemonade lah. Kalau yang mana sama-sama masak tu, kita pergi kat Kido, kita pilih yang lemonade tu. Lemonade biasa. Kita pilih yang lemonade biasa. Okay, saya mula masak Jadi lemon yang saya dah potong separuh, saya nak guna 2 biji je. Masuk je. Berikutnya 100 gram gula caster. Tak ada bekas cantik, saya guna plastik je terus. Sebab gula kalau kat rumah saya biasa letak betas sebab ada semut. 100 gram Kalau nak kurang pun boleh. Saya biasa kurangkan sikit lah. Saya letak dalam 70 ke 80 gram sahaja. Okay, berikutnya 500 gram air. Musa buat manual ke lemonade? Tak, saya guna cookie dough. Oh, tu tengah cookie dough lah tu Tengah timbang. Oh, okay. 500 gram. Okay, dalam cookie dough tu lemon saja kan? Tapi disebabkan ini kita nak buat strawberry lemonade, so kita akan letakkan strawberry yang dipotong 5 biji. Kalau strawberry yang besar boleh pakai 4 biji ke kan? Strawberry yang saya jumpa ni kecil Okay, berikutnya tutup. Berikutnya pegang. Berikutnya pusing. Ikut je arahan dekat cookie dough. Okay, 2 saat saja. Guna frozen boleh juga, tapi takut dia tak hancur dan tak keluarkan warna yang cantik tu lah. Kalau guna frozen keluarkan awal sikit supaya dia macam lembek sikit. Jadi dia akan hancur lah. Okay, berikutnya tambahkan lagi 500 gram air. Bila dah buka penutup tu kena teh lah. Tak cukup. Tak apa, mesin kuku kat sebelah aja.
Ni tak dengar lah. Nah, ni dengar. Hello. Ya. Mesin kuku tengah ambil air tak cukup. Tapi dia tak nampak marah kita kan? Tak. Tambah lagi sampai 500 gram air. Lepas ni masak ayam penyet. Cikgu, masak apa? Mak saya terlambat ni. Tengah buat air. Buat air. Insert simmering basket untuk kita tapis. Besar sikit pun mana? So ikutnya Suara. hold simmering basket dengan ni. Holdkan dia. Baru dengar. Lepas tu tuang. Dalam jug. Okay, sekarang Buat strawberry lemonade. Ya, ada dua. Tu yang banat tu apa nama banat. kita tuang dalam cawan kecil dulu lah. Gelas kecil. Supaya nampak. Okay, angkat ni. Tahan dia. Tuang. Tutup je lah Okay. So ni lah dia. Air kita. Nampak warna dia cantik kan? Okay. Boleh dah. Hiaslah Strawberry dengan lemonade tu. Pinkish kan colour dia kan? pinkish. Hiaslah dengan potongan strawberry dengan potongan lemon. Wow, sedapnya minum panas-panas. And then saya derhaka sikit dalam menu tak tulis kan. Saya ada jumpa longan nak tadi beli, saya letak longan sekali. Sedapnya. Yes. Kalau ada longan ke, ada apa? Lychee ke boleh lah. Kan? Jap nak duduk, nak minum nak rasa. Kalau jual ni Musa, berapa ni? Satu gelas ni kan? Yes. Sedap. Alhamdulillah. Okay, so air dah siap. Dalam mungkin 3 ke 5 minit kot tadi kita buat air kan? Kita ke Kejap menu sangat lah, 10 seterusnya. minit kot. Sekejap sangat Sekejap Okay. je. So menu seterusnya apa? Yang selebihnya kita tuang dalam gelas besar lah dalam gelas lah, dalam jug besar. Okay, so kita terus ke banat ke? Okay, betul-betul. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Hari ni saya baru balik sekolah. Actually tadi panik sangat sebab ayam dah habis. Pergi 3 kedai semalam, pergi Tesco, ayam dah habis. Nasib baik makcik kantin ada ayam. So kalau tak hari ni dapat ikan penyet lah. Alright. So hari ni actually kita ada nak buat nasi, nak buat sup dengan perapan. So saya akan mulakan dengan perapan dulu. Lepas tu kita akan siapkan dia punya air rebusan, and then Musa akan buat sambal, barulah kita akan buat nasi. Bolehkah? Alright, so untuk perapan dia simple je. Kita just perlukan 1 inci halia, this one. Perlukan 2 ulas bawang putih, jintan manis dan juga ketumbar. So kita just masukkan ni. Alright. Yeah. Alright, saya akan turbokan dia 2 second insyaAllah. Sebabnya dalam ni sikit je kan. Okay, so saya akan turbokan 2 second. Nak skip dah sekejap. Sebab dia punya isi sikit. Maaf saya diri duduk. Tak Okay. apa. Okay. Alright. Sebabnya dia punya halia dengan bawang putih of course lah dah hancur kan. Tapi untuk biji ketumbar dan jintan tu dia keras sikit. Okay, so saya akan tubuhkan sekali lagi. 2 second lagi. Alright. Okay. So kenapa saya nak buat ni dulu? Sebab senang nanti
kita akan rebus ayam. Okay, cuba tengok kawan. Lah, kan? Even dia punya capacity sangat sedikit pun. Tapi Thermomix still juga mampu untuk hancurkan dia. Walaupun dia sangat sikit. So saya akan Cinta transfer Manis dulu ni tadi dekat berapa dia punya portion dengan ketumbang berapa portion dia? yang ni lebih kurang 1 sudu ya. Dua-dua satu sudu Cinta Manis betul. satu sudu. Lepas tu bawang putih 2 ulas, Halia 1 inci. Turbo 2 saat 2 kali Saya buat betul 2 saat sebab turbo highest dia 2 saat kan paling lama. So kalau macam puan rasa nak lebih halus lagi boleh je juga. Okay, saya dah transferkan. So lepas ni kita tak payah cuci. Kita just perlu siapkan untuk rebusan ayam lah. Okay, ayam hari ni saya pakai dalam 700 gram macam tu. Okay, so kita akan chopkan dulu untuk ayam. Okay, untuk air rebusan kita masukkan sama juga 1 inci halia. This one. 2 ulas bawang putih. Okay, yang ni saya nak chop sedikit sahaja. Kalau chop selalunya saya pakai dalam speed dia antara 5 sampai 6.5. Itu antara yang saya selalu pakai lah. Okay, so saya buat dia dalam 2 second saja. Okay, speed dia saya buat 6. Okay. Okay, ada orang terpulang pada tekstur macam mana yang diorang prefer. Okay, saya tunjuk macam mana kalau tekstur 6. Dia macam ni. Dia macam chop apa ni, dia tak hancur sangat lah. Okay. Alright. Then this one, kita akan masukkan untuk ayam. Okay. Ini untuk rebus dulu ayam. Okay, ayam tadi tu. Bismillah. Okay, ayam yang ni. Saya ada soalan, jangan laju-laju. Minta maaf. Okay, sorry Saya tunggu. Sementara tu saya nak garamkan sikit ayam dia. Okay. Sekejap. Okay, saya tunggu semua tau. Minta maaf kalau terlaju. Ni tengah buat sup dia betul. Sekarang dia tengah buat rebusan Okay. Betul. Ni nanti guna yang ini untuk guna masak nasi nanti kan? Ya betul Puan. Lepas saya buat sup nanti kita buat nasi InsyaAllah. Kawan-kawan kat sini kalau ayam selalunya korang goreng ke atau air fryer? Bakar boleh, goreng boleh. Okay. Banat guna berapa tadi? Ayam 700 gram ya? Ayam Banat pakai 700 gram. Okay. Nama ayam ni ayam Ehsan Itu ayam untuk masuk dalam Ehsan. sup ke? Ya, chicken steam kan? Ayam ni saya rebus sekali sebab inilah juga ayam yang akan goreng. Ada orang nak bakar. Saya akan pakai ayam yang kalau tak rebus tak apa sebab I dah ada air rebusan lebih. So I nak buat apa dengan ayam mentah tu Macam mana nak buat? Bakar je. Kalau macam tu. Kalau ayam tadi kita ada blend kan? Itu ialah untuk disalutkan. Disalutkan dengan boleh kan I perak dengan ayam mentah tu? Boleh. Yang first time kita buat tadi tu, itu ialah untuk perapan ayam. So I terus perap je lah ayam I sebab I tak pakai, I tak buat sup. Sebab sup dah ada. Boleh kan? Kalau nanti nak tahu garam ke tak? Kalau puan nak goreng, actually sebab saya tak pakai goreng, kalau puan nak goreng, puan boleh tambahkan nanti dengan telur and tepung beras 1 sudu. Kalau nak goreng. Kalau macam saya, sebab saya air fryer je, saya tak pakai itulah. Saya pakai, kalau nak goreng, kalau deep fry tau boleh buat macam tu campur telur dengan tepung beras 1 sudu. Maksudnya gaulkan ayam tu sekali dalam telur dan bancuhan tepung beras tu Yang tadi kita dah blend, tadi kita dah blend bawang putih dengan halia tu, itu untuk gaul sekali dengan ketumbar sekali tu. Lepas tu telur dengan tepung beras tu campur sekali ke dengan perapan tu? Yes, betul. Sebab yang tadi saya buat tu untuk ni lah. Ada orang dia suka besar tepung beras dengan 1 biji telur betul.
Okay. Ada orang dia tak suka ayam dia lembut kat dalam. Saya nak rebus dalam Thermomix, betul? Saya akan rebus sekejap dalam Thermomix. Sekejap je, just nak keluarkan jus dia. Tapi kalau kawan-kawan dah ada jus kat rumah, tak perlu pun. Ayam ni nanti tinggal gorengkan je dengan perapan tadi. Okay, air level dia. Okay, so sebab saya punya 700 gram, saya akan masukkan air 1.3 liter. So dia jadi 2 liter lah. Okay, so bolehkah saya masukkan sekarang? Okay, saya masukkan sekarang Okay, kawan-kawan boleh letak garam semua nanti dalam tu. Okay. Banyak garamkan dulu ya ayam tu. Banyak garam sikit. Oh, okay. Okay, now saya tambah air dia jadi sampai 2 liter. Sebab yang ni nanti dia akan jadi sup juga kan? Alright, so sambil-sambil tu saya tutup. Okay, yang penting sebenarnya garam tau. Sebab garam tu yang bagi rasa kan. Okay, so saya akan buat 10 minit. Okay, 100 degree Celsius. Lepas tu saya buat reverse. Alright. Garam sebab saya tak buat sup, jadi saya nak letak garam berapa sudu untuk perapan, mesti kena letak garam, nanti ayam tu tak masin. Betul-betul. Goreng. Yang tu puan punya ayam berapa banyak? Dalam 600 lebih gram, 630 gram macam tu. I pakai kepak je sebab tu je yang ada. Tak apa, Alhamdulillah. Anak-anak suka kan yang tu? Yang tu kalau garam selalu, kalau garam pink mungkin dalam 1 sudu kecil tu lah. Okay. Alright, thanks. Okay. Welcome. Okay, ada ke kawan-kawan yang masih dekat office ni? Ada tak? Ataupun sebab hari ni dekat area tempat saya, kebanyakan orangnya cuti tau. Tapi guru besar saya tak ambil cuti tu, so kita orang pergi sekolah. Macam tu. Tapi hari ni jalan lengang. Oh, Iziani masih bekerja Okay. So, actually lepas ni, kita akan okay, lepas ni saya akan keluarkan ayam and gaulkan. Betul-betul. Lepas ni ayam yang dalam ni tadi dia akan jadi half cook kan. So yang tu kita akan gaulkan. Kawan-kawan boleh buat sama ada guna air fryer ataupun korang boleh guna oven ataupun korang boleh goreng. Macam tadi ada cakap pasal kolesterol kan. Actually suami saya kolesterol dia tinggi super beberapa bulan lepas tau. Garam lupa berapa banyak agak-agak. Tapi kita orang terpaksa buat masakan masakan yang 3 layer multi cooking tu, multi layer tu. Alhamdulillah daripada 10.2 turun 5.3 dia punya bacaan kolesterol lah. Tapi memang seminggu at least 3-4 kali lah kena masak steam kan. Nak buat macam mana? Masing-masing selera sangat makan. So for the time being kita orang dah tutup stove. Lagipun kita orang belum ada rezeki anak lagi kan. Jadi tak adalah budak-budak macam teringin nak makan ayam goreng ke apa ke. Kita orang air fry saja apa-apa, everything. Teacher Nuyuy. Tapi kan rindu juga tau nak makan ayam goreng yang dekat stove tu. Sama lah tengok ni, stove saya pun tutup. Musa pun dah tutup stove Tak adalah tutup. Dia kadang-kadang guna juga. Cuma jarang lah guna. Jarang guna. Tapi kan hari tu balik rumah mak mertua akak tau. Akak buat roti nan. Siapa dah try roti nan yang garlic dengan coriander tu? Sedap super tau roti tu. And then dia punya rating pun 4.9 tau. Dah lah sedap. Mudah sangat nak buat. Nanti siapa-siapa yang belum pernah buat roti nan coriander tu and garlic, korang seriously kena try. Pakcik akak asyik puji melambung. Sikit lagi nak jadi balon. Dah try kan? Nuyuy, punya sedap sampai tak sempat apa tu. Alah, tak dapat baca pula. Kan? Memang seriously sedap.
Yang waktu tu pula actually diorang dah siap masak sarapan. Tapi macam akak teringin sangat nak try, akak buat lah separuh adunan je. Memang seriously. Okay, so bagi sesiapa kawan-kawan yang belum try lagi, korang wajib lah try. Barang dia pun senang super nak buat. Okay? Okay Musa, lepas ni akak akan buat sup pula. Lepas ni akak akan masuk dalam air fryer, awak akan Buat sambal. lepas ni awak akan sambal kan? Okay, rasanya dah boleh pas dekat awak kot. Boleh, saya dah ready dah. Sementara tu awak boleh tu, nanti kalau dah siap, awak terangkan dulu bahan-bahan dia. Nanti kejap lagi, ada lagi 6 minit dan nak siap, akak akan tunjuk macam mana kita nak air fry semua-semua. Okay? Okay. Okay. Okay Musa. Okay Silakan. semua. Bahan semua saya dah cuci siap-siap. Dan tapiskan je guna barumah. Ni. Ada ikan bilis 1 genggam dah cuci. Tomato 3 biji dah belah 2. Cili saya tak belah-belah pun 6 biji. Lepas tu bawang besar saya belah 2 je. Lepas tu cili padi buang tangkai je 30 biji. Lepas tu bawang putih 12 belas. Bawang putih pun yelah kalau senang boleh juga, kalau rajin kita kupas lah guna apa? Thermomix kan, tapi saya beli siap-siap kat NSK yang dah siap kupas. Sama lah. Rumah akak pun beli yang dah siap kupas dari dulu. Memang Beli yang dah letak siap dalam. kupas je, mudah. Okay. Okay. Musa, actually kita tak boleh jalan dulu tau sebab diorang pun tengah masak bersama kita. Diorang masih rebus lagi. Okay. So sekejap lagi, bagi yang dah rebus tu, kita akan keluarkan dulu dengan air rebusan semua-semua. Kawan-kawan akan masak sambal. Betul Musa? Betul. Sebab kita nak masak nasi yang terakhir sekali. Selalu kalau makan nasi yang panas-panas tu yang sedap kan. So sebab tu saya buat nasi tu yang terakhir, the last step. Barulah kita akan masak nasi tu. Okay, dan kawan-kawan tak payah susah-susah. Kalau baru lepas masak sup tadi kan, tak perlu nak cuci beria. Tuang je sup tu, kocak-kocak air je. Kalau tak kocak pun tak apa sebab nanti adalah perisa-perisa sikit dalam sambal kita. Beras 350 gram kan untuk masak ni? Untuk apa? Masak apa? Nasi 350 gram. Betul-betul nasi 350 gram. Alright, thanks. Okay. So untuk kawan-kawan yang baru masuk, nama saya Hazwani. Yang ni tapi kawan-kawan panggil Banat. Yang Musa ni actually junior saya tau. Waktu kita orang belajar dulu. Kan, korang pernah nampak tak chef lelaki masuk masak-masak kat sini kan? Hari ni korang berpeluang lah. Penat ni dok mengajak Musa masuk lah memasak kan? Saya terpaksa siapkan assignment dengan Untuk pengetahuan Chef Banat ni cikgu. Jadi dia cakap memang banyak. Cikgu lah. Bawa malu je. Sebab Musa pun cikgu juga tau. Musa cikgu juga. Tapi Wow. kan saya cuti sambung belajar. Musa tengah cuti sama belajar dapat beasiswa kan. Alhamdulillah. Alright. Okay, so dekat saya punya tinggal 3 minit lagi. Okay. So kawan-kawan ada nak tanya tak? Cikgu kalau tak bercakap banyak boleh gila. Teacher Nuyu ajar apa? Subjek apa? Kan? English. Okay. Sebab kita kalau dekat sekolah je cakap banyak kan. Dekat rumah terus jadi pendiam macam kat library. Okay. Alright, saya ada lagi 3 minit insyaAllah. Ada kawan-kawan yang nak tanya ke apa-apa? Cikgu memang kena peramah. Okay, kalau nak tanya boleh tanya. Kita sama-sama belajar lah hari ni actually, sharing kan. Okay. Banat boleh tak nak tanya? Sebelum ada Thermomix kan, macam mana Banat buat nasi ayam penyet? Sebelum ada Thermomix banyak-banyak benda kena pakai. Kalau pakai Thermomix nak kena blend semua tu lah kan. Memang banyak lah nak kena basuh. Tapi sebab kita memang suka memasak. Cumanya memang sejak ada ni dan dah tutup stove, rasa macam easy lah. And benda paling best actually, bila kawan kita ada kawan yang anak dia OKU tau. Sebelum ni dia memang bila uruskan anak pergi hospital semua-semua kan. Dia rasa macam tak sempat masak semua. Tapi Alhamdulillah sekarang dia boleh masak sambil-sambil lah. Okay. Sebenarnya bila kita tengok Thermomix ni yang best ialah nilai dia. Nilai yang susah nak dapat kat tempat lain.
And kita rasa bahagia sangat bila orang tu boleh memasak macam biasa, okay? Dalam masa yang sama dia boleh santuni lah keluarga dia, okay? Saya tak pernah judge orang-orang yang beli Thermomix ni orang kaya ke apa ke, sebab setiap orang ada cerita dia sendiri. Actually. Okay? Kawan-kawan sebenarnya beli Thermomix sebab apa kalau ada yang nak share boleh je share. Apa sebab utama beli Thermomix? Macam saya cintakan teknologi. Itu sebab utama lah beli Thermomix. Tapi akhirnya, ya Allah, dia punya jatuh cinta tu memang saya ajak ramai-ramai lah. Memang best sangat Thermomix ni. Menyelesaikan banyak masalah. Okay, sekejap saya nak keluarkan penyepit. Okay? Sebab roti. Junita kata sebab roti seriously kan? Tiba-tiba kita jadi macam sangat pandai masak roti kan? Nak makan sihat and happy. Masya Allah. Seriously. Okay, cakap pasal yang baru masuk lah. Untuk cakap pasal masakan sihat ni, Alhamdulillah, kita orang dah banyak turun berat, Alhamdulillah. Dan juga suami dah turun kolesterol a lot. Nearly 50% lah turun, Alhamdulillah. Okay, saya dah siapkan saya punya ni untuk saya keluarkan sup and ayam ni sekejap lagi. Okay. Sebab kawan-kawan also kena keluarkan sebab kita nak masak sambal lagi. Sambal yang penyet. And the last one, kita akan masak nasi, insyaAllah. Alright, sekejap sebab. Okay, kalau saya pula sama dengan tadi dalam komen tu cakap sebab buat roti. Sebab saya tak pernah buat roti kalau tak ada Thermomix ni. Sebab kalau ada Thermomix ni saya cuba buat roti. Dan memang bila Thermomix sampai je, menu pertama saya ialah roti. Saya terus buat roti hotdog. Tapi rupa dia memang tak cantik lah. Lepas tu belagak dengan mak. Rupa dia memang tak cantik. Tapi rasa tu ada. Lepas tu lepas improve lah. Nampak macam rupa roti kat kedai jugalah. Alright, so kawan-kawan, Alhamdulillah saya punya dah siap. Okay, sekejap tunjuk sekejap. Okay, tak dapat tunjuk semua. Tapi nampaklah ayam dia tu masih berbentuk ayam kan. Okay, kita akan keluarkan dulu semua ni kawan-kawan. Sebab ayam dia tu nanti kita gaul siap-siap dengan bahan perapan tadi. Okay. So dia pun kawan keluarkan dulu siap-siap. Sebab sekejap lagi kita akan okay, sekejap saya tunjukkan ayam dia ya. Okay. Nampak tak? Okay. Ni ayam dia. Ayam dia nanti. Alright. So keluarkan saja semuanya and then seterusnya ayam ni kalau kawan-kawan masak dekat atas tu, kawan-kawan boleh pecahkan telur dengan letak tepung beras sikit, gaul-gaul-gaulkan and then goreng tau. Sekejap je goreng dia. Okay? Letak garam jangan lupa. Lepas tu nanti korang boleh teruslah. Sekejap lagi kita masak sambal and then kita masak nasi. So I pass dekat Musa. Persilakan Musa. Okay. Ya, saya balik dulu. Thermomix saya pun dah terpadam. Buka balik. Masak sambal ni paling senang dan salah satu lagi sebab saya beli Thermomix ni ialah masak sambal memang sangat mudah. Boleh tinggal-tinggal. Tak payah nak lengur, kacau-kacau. Tak payah nak tunggu. Tak payah nak pecik-pecik. Tak ada. Okay. Ni saya buat secara manual tadi ikut Cookido dan ni resepi saya sendirilah. Bahan-bahan ada share dalam resepi kad Okay. Cili besar 6 batang. Kita tak payah potong, buang tangkai je, patah-patah je. Patah 3 ke patah 2 ke tak kisah. Yang lain sempat ikut ke? Yang mana masak sama-sama tu? Boleh. Setakat ni boleh. Okay, lepas tu cili padi 30 batang. Buang tangkai je. Tak payah potong, campak. Okay, lepas tu bawang besar 3 biji. Potong 2 je. Pun sama, campak je. Tomato 3 biji. Campak je, potong 2 je. Bawang putih 12 ulas, campak je. Semua kita kumbai je dalam bekas. Maaflah bahasa tak cantik, kumbai je. Kita letakkan dalam bowl ni. Lepas tu,
Terus kita letak minyak 250 gram, lupa. Ikan bilis. Ikan bilis. Itulah baru nak cakap. Okay. Lepas tu kita pergi dekat apps penimbang. Sebab ni manual kan. Kita timbang minyak 250 gram. Kalau masak sambal ni, minyak memang kena banyak sikit lah. Tapi tak apa, nanti kita boleh buang minyak tu. Okay. Ya. Cili besar tu buang biji ke? Ada orang tanya. Tak ada, tak buang. Kalau kita buang, biasa makan kat kedai pun, kalau untuk sambal penyet ni, memang dia biarkan je kan biji tu semua. Baik. Okay, lepas tu kita akan tutupkan lah. Masukkan semua, lepas tu kita set masa 10 minit. 10 minit. Dah blend ke tu? Belum, tak perlu blend. Tak perlu blend ya? Tak perlu blend dulu. Kita akan goreng dulu. Ini memang cara mudah je. Hebatnya. 10 minit, suhu aroma. Lepas tu reverse blade kan dia 0.5. Okey. Apa tu? Penutup dia buka tau. Biarkan dia goreng sambil memasak lah masa tu. Dia goreng. Memang seketul-seketul bawang ke cili tu semua dia biarkan goreng seketul-seketul je tu. Bawang besar 3 biji. Potong 2. Sebab sebenarnya kalau bekas ni besar lagi dah. Yes, MC buka. Kalau bekas ni besar lagi tak potong pun tak apa. Tapi sebab bekas ni kecil, bila kita potong tu dia akan mengisi lebih banyak ruang. Saya pernah buat sambal ni 2 kali ganda daripada adunan yang hari ni lah. Tapi bawang tu kena potong kecil sikit, cili tu kena potong kecil sikit supaya dia muat. Saya dapat 5 bekas yang macam bekas air tahu. Lepas tu bagi kawan-kawan. Tahu fa. 5 bekas. Sambil-sambil tu ada 10 minit dia menggoreng ni kan. Kalau yang dah nak goreng ayam ke boleh mulalah. Macam saya hari ni memang saya pun tak jumpa ayam. Tapi sebab saya nak makan juga sambal ni dengan ayam dengan nasi, saya guna ni je masuk dalam air fryer. Nanti makan dengan nasi dengan sambal. Biasanya sambal siap, ayam pun siap goreng. Orang lelaki macam tu, dia kreatif. Ayam kalau masak kemudian tak apa kan, makan dengan nasi panas-panas. Nasi saya dah masak awal. Tadi nasi saya guna simmering basket juga. Saya dah masak awal. Nasi masak simmering basket ke masak rice cooker? Simmering basket. Kalau ikut resepi Chef Banat akan masak guna simmering basket nanti. Okay. Cuma saya tak ikutlah step tu. Saya dah masak siap nasi saya sebelum ni. Okey, so Musa tengah masak sambal. Yang lain yang join masak sekali tu tengah buat apa? Boleh saya tengah goreng ayam pakai air fryer. Jangan lupa siapa ada tempe. Siapa yang ada tempe dengan tahu boleh goreng sekali tau. Kalau ada apa-apa soalan ke? Senang je lepas ni. Lepas dia dah goreng tu, dia cili, bawang apa semua dah layu tau. Bila dah layu, kita tak perlu tambah dia punya suhu, kita akan blenderkan. Blenderkan dengan stick sahaja. Sebab kita nak tekstur dia tu, tekstur sambal penyet lah. Kita tak nak dia hancur.
Kita akan reverse split-kan dia lepas ni. Berapa suhu ayam dalam air fryer? Ikut air fryer masing-masing lah. Kalau ayam tu daripada mentah kan, bukan dah rebus, biasa 30 minit. Okay, untuk yang saya pakai air fryer sebab kita dah rebus kan, untuk ni boleh letak suhu 200, masa dia 15 hingga 20 minit. Okay? 200, 15 hingga 20 minit sebab kita nak crispy kat luar. Bahagian luar. Okay, sambal tak nak hancur sangat. Nanti saya akan tunjukkan, kita akan gunakan speed 5.5, reverse split. 5 ke 7 saat je. Okay, yang lagi satu. Sama-sama. Okay, sorry. Siapa yang pakai air fryer sebab tak ada minyak kan? Korang gaulkan dengan minyak tau. Supaya dia garing sikit tau. Gaulkan dengan minyak. Okay. Sekejap, saya tunjuk saya punya sekejap. Apa? Gas aircon. Nak buat game aircon. Kita nak. Okay, ini yang dalam air fryer Nak pakai oven pun boleh juga. Yang ni tadi yang telah pun kita dah gaulkan dengan bahan perapan tadi. Okay. Allah. Banat tu dah ada telur dengan tepung beras, betul? Ya, betul. Kalau yang dalam air fryer tak perlu campur telur lah, boleh campur kunyit macam tu. Tapi kalau yang pakai Dah sejuk dah. pakai stove boleh. Dia ada pagi ada, pada tengah hari mungkin dia panas lah. Dah macam lawan. Jadi kita boleh cuci-cuci apa-apa yang patut. Sambil menunggu tu boleh clearkan mangkuk-mangkuk, pinggan-pinggan. Banat nak tanya. Okay, sila. So ayam tu memang kena gaul dengan kunyit lah macam biasa kita nak goreng lah, betul? Betul? Okay. Kena apa? Ayam tadi kena goreng kunyit. Tambah kunyit ke? Ya boleh. Kena letak kunyit. Maaf tak bagi tahu. Kena ada kunyit. Lepas tu boleh campur telur dengan juga tepung beras tadi tu. Kalau dalam deep fry. Okay. Okay. Kalau dengan air fryer tak payah letak telur lah Ya, kan? cili padi buang tangkai. Cili merah pun buang tangkai. Ya, dalam air fryer kita tak letak telur. Siapa nak boleh letak tau. Tapi kita tak letak lah. Okay. Okay, saya nak tunjuk lah macam mana rupanya sambal tu. Dia belum jadi sambal lagi tau. Dia masih lagi macam sepiji. Cili, bawang, tomato. Tapi masa ni bau dia dah keluar lah. Dah sedap dah bau dia. Bahan perapan ayam masa mula-mula tadi letak masa bila? Sorry, waktu bahan perapan tu saya blend siap-siap. Sebabnya lepas tu kita nak siapkan sup. Sebab tu saya siapkan awal. And then bila dah keluarkan ayam tu terus je gaul. And then kau boleh goreng. Okay? So kalau yang sekali lagi saya ulang, kalau dalam air fryer saya biasa pakai 200 degree Celsius selama 15 hingga 20 minit ikut pada masing-masing punya lah. Okay?
Dan juga untuk air fryer sebab dia dah tak ada minyak langsung kan. Saya tambah minyak sekali untuk gaul-gaul. Okey, kunyit jangan lupa. Tapi kalau untuk yang pakai stove, boleh kawan-kawan campur dengan tepung beras campur dengan sebiji telur. Okey, ikut konsistensi lah untuk kita goreng itu nanti. Okey? Okey, so sementara tu Musa punya ada Sekali berapa dengan minit lagi? kunyit kan? Sekali dengan kunyit lah. Ya, betul-betul. Betul. Okey. Dia dah panas, sejam dia memercik, kita letakkan ni. Supaya minyak tu tak terpercik. So dia dah start panas sambal tu. Jadi ada minyak yang terpercik, so saya letak semering basket. Tinggal lagi seminit, 50 saat lebih kurang. Sebelum kita blenderkan dengan reverse blade. Musa punya sambal berapa minit semua? Total dalam 25 minit je. Oh, alright, nice. Tapi kalau nak masak lagi lama, lagi bagus sebab dia boleh tahan lama sikit sambal tu. Ini orang kata masak sambil baring-baring kan? Memang tinggal. Lepas masak kita kena tinggal sebab sambal memang masak kena lama. Betul. Selalu kan akak akan masak sambal ni Musa waktu nak tidur. Biarkan je. Kan, bila malam tu masak sambal kita tak teringat-ingat kan? Esok dah boleh dah. Okey. Dah sedap dah bau. Dah siap sambal. Belum siap. Dah siap kita gorengkan sebiji tu kan. Okey, tengok rupa dia. Rupa dia lebih kurang macam ni. Bawang-bawang ni semua masih sebiji lagi. Kan? Okey. Sekarang, kita scrape down dulu untuk tepi ni. Okey. Lepas tu tutup. Sekali dengan dia punya MC. 7 saat. Saat bukan minit. 7 saat je. Okay, lepas tu suhu tak payah kacau lah, biar je suhu dia. Jangan tambah. Suhu asal tu je. Lepas tu yang ni reverse blade 5.5. Okay, dengar tak semua? Reverse blade 5.5, 7 saat. Suhu biar je. Betul. Okay, settle. 7 saat. 7 saat je. Blend. Okay. Itu kita tengok Terus hasil dia dia. dah ada tekstur macam sambal penyet. Tapi minyak dia belum pecah. So kita akan masak lagi dalam 15 ke 20 minit. Saya letak 15 minit je lah. Kalau yang kat rumah nak tambah, boleh tambah lagi. 15 minit pun dah okey. Sebab kita nak habiskan, nak masak nasi kan. Sebelum kita letak masa dia 15 minit tu, kita boleh terus letak preset-preset je lah. Sekejap, boleh ulang Gula Melaka. Yang ni tadi berapa saat? Berapa reverse? 7 saat? 7 saat. Lepas Reverse tu? blade 5.5. Okey, Okey. Gula Melaka yang kecil Yang kecil, saya pakai yang kecil, satu je. Kalau yang besar tu, mungkin separuh lah. Campak je. Garam. 2 sudu. Ini rasa yang saya dah masak banyak kali lah. Saya rasa okey. Garam yang Garam 2 sudu kecil ya? 2 sudu plastik KFC ni lah. Yang besar, yang masak makan nasi ni. Bukan yang makan sweet potato tu yang besar. Makan nasi. Okay. Lepas tu asam Jawa. Saya guna asam Jawa. Kalau nak guna asam limau pun boleh. Cik Bisa, lain kali timbanglah garamnya. Kita tak ada sudu plastik tu. Kalau tak ada sudu plastik, sudu makan rata. Sudu makan rata. Okay. Okay, dapat agak dah. Tapi better timbanglah. Okay, lain kali kita timbang. Kita dapat rasa sama.
Tapi sebenarnya tu masing-masing punya taste bud lah. Masin tu cukup masin ke tak cukup masin kan. Kita Betul. lepas tu asam Jawa sama juga. Guna sudu yang macam sudu KFC tu satu sudu. Asam Jawa satu satu sudu. Okay, kalau nak letak perasa macam mushroom seasoning ke, nak letak homemade chicken stock ke, cukup rasa ke pun boleh. Saya letaklah cukup rasa sikit je. Itu je. Okay, lepas tu tutup. MC buka. Masa 15 minit. Masa 15 minit. Suhu 120. Ini saya dapat tips daripada Chef Banat lah. Dia kata kalau nak menumis 120. Cukup rasa tadi boleh tukar dengan mushroom. Boleh tukar mushroom seasoning ke. Boleh tukar homemade punya chicken stock ke. Ajinomoto pun boleh. Boleh ulang balik semula. Gula Melaka tu banyak mana nak letak? Satu yang tadi tunjuk tadi gambar. Satu yang kecil. Yang kecil ni berapa gram Itulah nak tahu gram. Kena gram ni baru precise. Cuba Musa activate scale sekejap. Sebab nanti kan sayang dia betul, terlebih manis. Activate scale Okey, maaf. Penimbang satu Satu tadi. Okay, saya letakkan MC ni lah. MC saya tear balik. Saya letak atas MC. Dalam 50 gram. Dia 48. Okay, nice. Okay, 50 gram. Lepas tu garam tadi kalau 2 sudu makan rata salah. Betul ke? Garam 2 sudu makan rata Garam kan? Betul. Okay, kita timbang. Tak apa. Timbang. Lepas tu dengan asam Jawa pun tolong boleh timbang sekali Okay. Thanks. Kalau garam 18 gram. 18 gram. Okay. Asam Jawa? Asam Jawa kejap. Okay, baik kita ada skill kan? Betul. Terima kasih cadangan tadi. Okay, kalau asam Jawa dalam 15 gram. 15 gram, Masya Allah. Tapi asam Jawa yang bentuk macam ni lah, dia pekat. Kalau kita godak sendiri tu, dia dah air banyak kan? Ni yang betul tak ada biji kan? Yang tu, yang sebenarnya. Mula-mula step goreng sambal tadi, sekejap. Normala tanya. Apa soalan dia? Step masa dah masukkan bahan-bahan sambal tadi tu, 10 minit, suhu aroma, reverse 0.5, betul? Betul. Okay. Okay, so tadi kita sambung balik. Masa 15 minit, suhu 120, reverse blade 0.5 juga. Ataupun spoon pun boleh. 0.25 kalau spoon kan. Ulang balik, Ustaz. Sambung 15 minit. 15 minit, suhu 120. Suhu 120. Reverse blade 0.5. Okay. Reverse blade 0.5. So kita start masak 15 minit untuk sambal dimasak. MC buka. Dan jangan lupa untuk letak simmering basket supaya tak terpercik. Okey, Kak Banat, sambal saya dah siap, tinggal tunggu masak aje. Dah boleh dah kita buat step lain. Tapi kalau yang ada satu je Thermomix, kena tunggu sambal masak lah. Kita masak. Tak boleh Musa, kita kena tunggu juga. Semua orang kena tunggu. Okay, sambil-sambil kalau ada apa-apa nak tanya ke. Okay, ada soalan ke?
Sementara tu boleh juga potong kita punya timun, potong kita punya sayur-sayuran yang ada lah, insyaAllah. Tambah air lagi minum. Aduh, sedapnya ada ais. Banat, tempe kan? Kalau kita goreng, macam mana salut dia? Sama juga macam yang tadi, Wit. Oh. Sekalikan saja dengan tahu, dengan tempe, guna benda yang sama saja. Oh, baiklah. Okay. Siapa speed tadi, apa dia? Untuk tumis? Apa? Tu? Dia punya blade reverse reverse lepas tu speed berapa untuk tumis ni sambal tu? Reverse 0.5. Okay, Wit, ada yang tanya, boleh ke diorang nak masak nasi guna rice cooker? Boleh je. Kalau macam anak-anak tengah kelaparan sangat, boleh je. Boleh je. Sebab cuma hari ni kita just nak tunjuk je macam mana cara dia tau, kawan-kawan. So, kita semua ada function masing-masing lah dekat dalam Thermomix ni. Ada orang gunakan dia buat masak sambal, ada orang nak cepat. Macam saya sangat suka nasi pakai varoma. Sangat suka. Sebab dia punya kembang tu elok sangat sebenarnya. Okay? Masukkan Banat, nasi guna varoma tu akak kukus Tapi hari ni akak tak tunjuk kukus. Hari ni akak tunjuk masak macam biasa, akak splash. Sebab akak tak ada letak apa-apa ke atas. Selalunya nasi akak akan masak varoma sebab akak ada letak sayur ke atas dia. Letak ikan. Memang selalu kita orang masak multi-layer lah. Patutlah saya masak multi-layer tapi tak guna varoma, guna yang rice cooking method, guna simmering basket tu. Dia macam tak berapa masak sangat atas. Dia guna varoma Sorry, tumis tadi nak kena buka ke tutup dia punya measuring cup? Buka. Buka, Okay, letak dalam basket. Okay, buka, letakkan basket. Atau boleh pakai splashing guard tu. Tapi splash guard untuk high temperature saja. So kalau kita penumis, simmering basket better lah. Okay. Splash guard untuk high Alright, temperature. Tadi siapa tanya cuba share cara masak nasi. Kejap, saya baca balik. Wit dapat baca tak soalan dia, Wit? Tak nampak lah kejap. Kat mana Okay. Kalau siapa-siapa yang sama-sama tengah masak sambal ni kan, memang bau sedap dah. Dia dah berbau, dah naik bau. Ayam pun bau sedap. Geram je. Cuba share macam mana masak nasi dengan varoma. Okay, boleh? Alright, okay. So, sementara tu saya cerita lagi satu. Kita ada cara yang saya biasa buat. Satu, masak nasi macam biasa. Dalam simmering basket tu, dia punya suhu 100, dia punya speed 3.5 reverse. Pastikan air tu sekurang-kurangnya atas sikit daripada dalam 0.5 cm daripada atas beras tu. Okay, itu kalau masak nasi untuk splashkan dia, yang tak pakai varoma. Tapi kalau varoma, sama saja, varoma ni tujuan dia hanya apabila kita ada masak something else dekat atas. Contohnya kita nak masak ikan ke dekat atas tu, selalunya kalau masak ikan sama waktu habis dia. Dalam 20 minit saya akan buat suhu varoma. Air dia pula ialah sama juga, lebihkan sikit. Okay, masak nasi varoma tu hanya apabila kita ada masak something else dekat atas lah. Okay, sebab rumah kita orang selalu sangat masak kukus, selalu. So macam tadi saya cakap, air tu lebihkan sikit, dalam 5 mm ke 1 cm. Okay, splashing guard tu hanya untuk high temperature tau. Splashing guard untuk high temperature. Okay, so bila masak tu, not masak nasi dalam varoma dish. Okay. Selalunya kalau pernah ada kawan buat, tapi ambil masa yang agak lama jugalah. Okay, so better dalam simmering basket. Dalam simmering basket. Sangat. Itu memang nasi kecintaan lah senang cakap dekat dalam simmering basket tu. Kalau masak steam, memang suka sangat. Alright. Sekejap saya nak tengok saya punya ayam kat air fryer. Sekejap Sementara tu kawan-kawan boleh start lah potong sayur-sayuran.
Okay, dah start kuning dah. Masak nasi dalam simiran basket menggunakan suhu baroma sebab Sama banyak lah tengah potong sayur. something kat atas tu kan. Assalamualaikum. Ni Kak Adrina saja nak masuk campur sikit. Boleh Kak Adrina. Cara Bak cakap tu sebenarnya bukan masak nasi baroma. Dia masak nasi dalam simmering basket. Itu je. Kalau sebut masak nasi dalam baroma, ada je orang masak nasi memang nasi tu dalam baroma dish. So you punya cara tu dalam baroma dish. You punya cara tu sebenarnya masak nasi dalam simmering basket. Cuma you punya temperature baroma. So yours is the normal rice cooking in the simmering basket. Itu you punya simmering basket. Temperature lebih daripada 100 tak apa. Asalkan dalam simmering basket. Okay? Adrina. Adrina. Itu yang saya confuse tadi. Masak guna baroma tu macam mana saya tanya. Dalam baroma is a different method. Yes. Alright. Okay. Thank you. Yes. Sebab kita sebut perkataan suhu baroma tu Tak apa. Yours is actually simmering basket. Your rice cooking is simmering basket. Temperature jadi baroma sebab you tengah buat multi layer. Itu saja. Betul. Okay. Yes, thank you so much. Alright. Okay, so I'm sorry buat semua confused. Okay, so actually kita masuk dalam simmering basket lah. Alhamdulillah kan. Okay. Alright, insyaAllah. Yang masing-masing punya sambal apa khabar? Semua dah okay? Sambal ada yang terbersih-bersin ke? Tak ada. Tak bersin. Sebab dah ada simmering basket tu. Masak dekat dalam Thermomix kan. Bersinnya sipi-sipi je. Kurang lah. InsyaAllah. Okay. Banyak tak masak lah sambal ya? Sambal banyak dah siap sebenarnya. Okay. Sebab kawan-kawan pernah makan cekur tak? Apa tu? Cekur. Oh, cekur. Sambal banyak. Kali ni ada tambah cekur sikit sebab kat rumah ada cekur sebab favorite husband. Sambal cekur tu ada. Baru saja buat. Okay, so saya sambal penyet ni memang sentiasa setiap minggu saya buat sebab saya buat stok. Kadang-kadang malas tak masak apa-apa. Dengan sambal ni saya goreng ayam jika, goreng ikan jika atau goreng telur je makan dengan nasi je. Sedapnya. Ini contoh sambal kita memang sama macam Musa juga. Sentiasa ada stok. So kalau husband nak makan dia just ambil je lah daripada dalam ni. Okay. Letak cekur tu macam mana? Banat? Sama je macam Musa punya tu. Cuma cekur tu. Tahu tak pokok cekur? Dia tambah cekur. Just tambah cekur saja. Tambah bahan sajalah. Betul. Tambah bahan dia saja cekur. Cekur ni Jawa punya. Tak tahulah kalau korang pernah makan pecel ke apa. Itulah cekur yang digunakan. Memang sedap. Dia macam sejenis ubi macam sejenis halia-halia juga rupa dia. Kalau cekur ni. Cekur berapa gram? Alright, so kalau cekur ni actually siapa yang suka bau dia kuat, boleh letak banyak. Kalau gram ni selalunya kita ikut pada stok yang ada dekat rumah. Kalau husband dia suka sangat yang bau yang cekur sangat banyak. Berapa banyak yang dia ambil itulah saya akan letak. Okay, kalau cekur lah. Ada orang tak suka sangat bau dia sebab bau dia kuat. Tak tahulah kawan-kawan pernah makan ke tak cekur ni. Ada siapa tak pernah makan? Boleh tulis. Korang makan cekur selalunya masakan apa? Kalau saya dua je. Kalau Musa masakan apa Musa? Mak saya biasa masak untuk kakak saya yang dalam pantang. Dia tak masak tau. Dia macam tumbuk-tumbuk dengan lada hitam. Dia buat macam sambal belacai. Wow. Betul. Mostly masakan Indonesia. Kak Sab kata makan daun. Yes, daun dia favorite. Even daun dia pun saya masuk dalam ni. Sebab daun dia sedap super. Sambal taun kerang. Wow. Sambal taun tu banyak pakai, apa tu nama dia? Lengkuas Saya lengkuas paling tak erti masak. Sebab bila masak jadi pahit, tak erti. Memang tak pandai sangat kalau pakai lengkuas ni. Okay. Untuk yang baru join, actually kita semua tengah masak sambal.
Okay. Dan sekejap lagi ayam sedang dimasak dan sekejap lagi tinggal nak masak nasi saja insyaAllah. Okay. Banyak cekur tu, sambal cekur tu, letak buah ke letak daun? Dua-dua ya? Buah dia kita akan blend, masak. Daun tu akan potong-potong masuklah sekali. Tapi memang masaklah sekali. Tapi daun dia memang favourite week. Kita orang selalu buat ulam je daun tu. Daun cekur. Sedap sangat. Muda. Muda lah sangat. Aduh. Ini namanya lemak week. Okay. Banyak. Boleh tak share? Husband dah turun kolesterol banyak kan? Berat dah turun berapa husband? Banyak tak turun? Berat tak nampak signifikan tapi kolesterol yang signifikan. Berat kita turun lah. Adalah turun beberapa kilo tapi yelah sebab orang badan besar kan. Berapa persen je dalam body. But still sangat-sangatlah membantu Thermomix ni. Alhamdulillah. Sangat-sangat. Okay. Musa, ada berapa minit lagi untuk ni? Sekejap. Ataupun 3 minit. Lagi 3 minit je. Actually kawan-kawan yang hari ni dalam ni ramai yang tengah bercuti ke? Ke macam mana? Ada yang dekat office ke? Semua. Sementara tu saya nak siapkan plating kejap tau. Sorry. Kak Liz cakap dekat Shopee 250 gram RM8. Cekur ke tu Kak Liz? Saya dah siap dah plating saya. Cekur. Tomato dengan timun je dekat rumah. Nanti nasi letak ayam. Dengan sambal. Dah. Itu je menu saya hari ni. Puan Azlinda ada letak cekur juga. Masya Allah. Bestnya. Okay, sorry kita sambil-sambil tengah potong daun sup, potong daun bawang. Saya tengok ada tak yang on camera? Apa weh? Saya nak tengok ada tak yang on camera? Sambil masak tak ada rasanya semua malu-malu ni. Malu kot sebab ada lelaki hari ni mungkin tak tutup aurat ke. Masya Allah, tak apa. Yang penting siap nasi ayam penyet kita. Saya dah letak nasi dah ni. Ayam dalam air fryer pun dah siap. Ada soalan ke? Kalau nak tanya boleh tulis di chat. Sama lah Kak Dina, saya pun tengok je hari ni. Sedapnya lah. Banet kalau ikan keli tu samalah perap dia. Sama-sama. Sama juga. Okey. Ada orang dia suka konsistensi dia punya luar tu macam garing sangat kan. Nasi masak guna air rebusan. Ya betul. Kita akan masak nasi guna air rebusan. And then dekat dalam tu sama masuk nasi marine basket. Kita dapat sup lah kat bawah dia insyaAllah. Okay. Alright. Okay, sekejap. Okay, sambal sedang menyejuk 18 saat. Sambal kita dah siap. Kak Liz, it's okay Kak Liz. Sedap kan bila ada sambal tu je, Masya Allah. Memang sedap. Boleh makan apa-apa je kan Kak Liz? Okay, dah siap. Saya pun nak buat stok sambal penyet jugalah. Okay, saya sekarang saya akan tunjukkan sambal kita memang terus jadi cantik. Wow. Terus pecah minyak. Cantik ya? Nampak tak? Nampak. Wow. Good job. Dan dia punya tekstur memang tak ada macam hancur-hancur sangat. Ya Allah. Okay, dah siap. Cantik. Well done Musa.
So kita rasa. Dia rasa. Amboi dia terus gigit. Okay, Musa. Ya. Cuba pergi dekat mesin, dekat screen tu. Pergi yang 3 line tu. Macam menu tu. Pergi dekat sound. Setting, sound. Okay, bunyi. Saya bahasa Melayu. Itu saya dah setting bahasa Tak Melayu. apa. Okay, cuba buat apa benda tu dia macam berapa lama tu. Buat berapa second, 10 seconds je. So that nanti bila mesin dah siap tu kan, dia tak adalah bunyi sampai esok tak habis. Tempoh dia tu boleh buat 10 seconds. So nanti dia bunyi macam 3 kali je tu dia stop. Okay. Okay. Good. Done. Okay, soundbar kita dah siap. Kalau nak pindahkan ke bekas ke, kan? Okay. Tengok. Wow, Jadi kan? so nice. Cantik, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, baru tahu yang sound tu Okay. Alhamdulillah, ilmu baru untuk yang baru tahu. Sebenarnya boleh je nak explore, tapi memang tak ada masa. Guna je. Kan, lepas tu ada memasak, macam kan? bunyi macam gitar lah kan. Dia punya betul. sound tu. Alright, so sekarang kita bagi Saya sebenarnya dah plating terus tau. Mungkin saya nak makan dulu ni. Masa nak plating dah. Banat, kita ke masak nasi lah kan? Okay, boleh. Okay, jom. So, simple sangat-sangat. Untuk masak nasi ni je, barang yang tinggal. Kita ada daun pandan, buah pelaga, bunga lawang dan juga garlic sahaja. So, kita akan chopkan garlic Okay, so kita masukkan garlic dulu. Okay, kita masukkan garlic dulu. Ambil tutup dia sekejap. Okay, untuk garlic ni, kita buat chop 2 saat. Lepas tu kita buat 5. Sekejap je sebab kita nak goreng tau beras dia sekali. Okay? Chop garlic 2 saat, speed fast je. Betul-betul speed 5. Okay. Alright, lepas tu kita masukkan tadi bunga lawang 2, buah pelaga 5. Alright. Okay, jangan lupa masukkan daun pandan sekali. Kita akan goreng sekali dengan beras. Okay. Beras tadi kita masukkan dia sebanyak 350 gram. Okay. Beras tu yang dah basuh kan? Sorry? Beras yang tadi basuh kan? Betul-betul. Saya dah basuh tadi. Okay, beras tu. Lepas tu kita masukkan minyak 10 gram. Okay? Kita masukkan minyak 10 gram. Ni minyak saya. Okay. Minyak kita masukkan 10 gram. Alright. Lepas tu kita gorengkan dia. Okay, kita gorengkan dia sekejap je, 3 minit. Minyak berapa? Sorry, Banas. 10 gram. 10 gram Okay, kita buat dia 3 minit. Sebab nak goreng sekejap. 100 degree Celsius. Dan juga ni, reverse. Okay. So kita just goreng dia dulu. Dengan garlic tadi, dengan apa tu nama dia? Dengan bunga lawang, buah pelaga. Okay. And then kita akan masukkan dalam simmering basket dan kita akan gunakan sup tu tadi lah. So in the same time kita
panaskan balik sup tu. Okay. InsyaAllah. Hari ni sama-sama kita sharing tau. So kalau kawan-kawan ada cara masak yang lebih baik atau the other option, kawan-kawan boleh je bagi tahu kat kita orang and bagi tahu kat semua. So kita sama-sama lah kan? Okay? Alright. Saya dah siap. Sorry? Saya dah siap. Wah, saya dah siap dah. Sekejap Saya ya. makan dengan nasi putih je lah. Ini betul-betul Sambal orang tu. lapar belajar ni. Sebab semalam sebenarnya Musa ni dia pulun buat assignment tau. Patutnya assignment hantar hari ni. So dia pulun untuk buat cooking show, cook along hari ni. So kita kesian lah kan kat dia. Orang sangat lapar lah tu. Okay? Okay. So actually kawan-kawan, kenapa beras ni digoreng supaya dia punya aroma tu lebih sedap lah. Atau kalau kawan-kawan ada minyak sapi pun actually lagi sedap lah sebenarnya. Okay. So kita goreng beras dia. Ada lagi 1 minit. Alright. Beras goreng. Alright. Kejap lagi Banat, kita saya akan pernah terbaca kan Banat? Sorry? Saya pernah terbaca, dia kata, ada resipi dia kata kalau buat nasi ayam biasa tu, goreng dulu beras tu memang naik aroma dia tu. So inilah yang Banat tengah buat sekarang kan? Goreng dulu beras, Yes, betul. nanti aroma dia tu lebih menyerlah lah. Dan actually last kali lepas kita dah siap masak tu nanti dalam simmering basket, kita boleh letak 1 sudu butter last kali. Gaulkan dekat dalam nasi nanti. Oh. Okay. Wow. Untuk siapa-siapa yang suka lah. Ada orang nak letak minyak sapi pun. Yang penting last kali waktu nasi tengah panas. Okay. Waktu nasi tengah panas, korang gaul-gaulkan dalam tu. Okay. Okay, now kita get ready dengan kita punya simmering basket. Okay, sekejap ya. Sementara tu saya nak tengok ayam sekejap Ada tak yang cook along, dia punya sambal dah siap? Boleh tunjuk boleh juga? tak tunjuk? Ayam saya. Wow, ayam tu sedap. Okay, Puan Azura, tunjuklah sambal jadi tak? Puan Azura, mana? Jom kita buka jom. Saya cari sekejap, ada tak? Puan Azura. Buka tak kamera? Tunjuklah kat kita. Sekejap Okay. Alright. Sementara tu yang beras yang dah digoreng ni ya tadi. Okay. So kita akan transfer masuk dalam simmering basket insyaAllah. Transfer masuk dalam simmering basket. Okay, faham. Ya, sekejap ya semua. Saya sambil-sambil makan tau. Saya dah boleh makan dah tu. Air dah habis belum? Strawberry 5 minit tadi. Air simpan separuh guys. Okay, sekejap saya cuci sekejap dia punya ni. Bilas. Kita ada 59 partisipan hari ni, petang ni. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih sebab sama-sama. Tadi saya tengok ada 61. Tadi ada 61 kan? Okay, so ini sup tadi, kawan-kawan. Kita masukkan semula dekat dalam bowl. Masukkan balik sup. Okay, so kalau kawan-kawan suka nak letak apa tu, sup bunjut sup bunjut ke or anything, kawan-kawan boleh je letak tambah dekat bawah tu. Alright. So sekarang saya masukkan yang paling penting kena make sure lubang apa tu tulang dia tu masuk ke sini lah. Kalau tak waktu masak nanti splash-splash tu dia akan berbunyi. Okay, ini yang penting tau. Kadang-kadang nasi tu dia jadi tak masak sebab air dia tak cukup. Okay. So kawan-kawan
tambah air sekurang-kurangnya 0.5 cm daripada dekat atas tu, dekat permukaan sup dia. So nanti you all boleh tambah garam tau. Kalau rasa macam tak cukup tawar ke, tak cukup masin ke, boleh tambah tau. Sambal penyet ni pun siapa yang berminat dengan belacan, boleh letak belacan. Macam saya tak minat sangat letak belacan. Saya letak ikan bilis je. Alright. So, siapa tahu berapa setting masak nasi yang biasa dekat dalam simmering basket? 18 minit. Yes, well done. 18 boleh 20 minit kan? Okay, 18 Banat, minit. sorry Banat, sebelum tu kan, boleh tak buka lid, lepas tu tunjuk kat kita macam mana nak macam lock simmering basket tu so that dia macam so dia tak bergerak-gerak masa kita masak dia. Sorry Banat, berat sikit. Okay. So kita macam kena angkat ni lah angkat bowl ke angkat kamera ke, boleh ke? Boleh. Alright, macam ni. Okay, so bila korang pusingkan tu tak gerak. Nampak tak? Kalau korang tak masuk betul-betul, contohnya dekat sini, kan? Kalau korang tolak, dia bergerak-gerak. Macam tu. So, kena tekan sampai dia bunyi tekan. Betul. So, korang pergi kat sini sampai ada bunyi. Okay, cuba nampak. Saya tolak-tolak ni, tak gerak pun. Okay? Alright. So, macam itulah cara dia. Untuk korang make sure benda tu tak bergerak. Kalau tak, bunyi dia macam disaster juga nanti bunyi. Gergak macam tu tau. Okay. So, this is the last one. Kita biarkan dia 18 minit. Okay. Suhu 100 untuk dia splash kan. Yang ni ialah 3.5. Alright. So, sementara tu, kawan-kawan boleh buat plating dulu. Boleh tengok ayam semua-semua. Okay? Sementara tu, saya pun nak siapkan. Jom kita kemas-kemas. Last sekali kita boleh makan sekali. Okay? Sekejap ya. Sambil-sambil tu nak tanya boleh tau. Okay, jom kita buat plating. Okay, sementara 18 minit kita tunggu nasi tengah masak. Sambil buat plating. Okay, yang mana yang cook along, yang masak sambal, macam mana sambal tu? Kena tak dengan selera korang? Macam mana? Cuba bagi feedback sikit. Puan Azura tadi mana? Sedap. Tapi I sekarang nak buat nasi sebab bowl ada satu je kan. Dah rasa lah. Maksudnya kena ulang. Ada tulis dekat komen ke apa benda nak buat? Nasi tu. Boleh tulis kat komen tak? Senang kita boleh tengok kat situ. Ada. Okay, I tengok situ. Untuk nasi, chop garlic 2 saat, speed 5. And then bunga lawang 2, buah pelaga 5. Dan masukkan daun pandan. Saya tulis dah tau. Beras 350 kilo. Okay. Puan Azura tadi mana Puan Azura? Tadi Puan Muna kan? Puan Muna tadi. Puan Muna nak masak nasi pula. Okay, korang pakai ulang apa tu kat sana? Saya cari daun selong, tak jumpa daun selong. Okey, maaf tadi masuk sambal penyet dah tinggal 3 minit nak masak, tak sempat dengar stepnya. Puan Zahara tak tertinggal step mana tu?
Oh, masa masuk join tadi sampai minit dah. 3 minit lagi nak masak ya. Tak sempat dengar stepnya. Okey, dekat atas dekat chat tu saya ada tulis juga. Boleh tengok-tengok. Ya. Kau semua tengah blending ke tu? Bismillah. Dah nak letak sambal je. Air sup tadi berapa banyak? Okay, so air sup tadi saya masukkan semua sebab akhirnya saya nak pakai dia punya sup tu sekali panas-panas ke bawah. Okay, so tapi kalau perempuan jenis yang nak savekan dia, boleh. Alright. So kiranya nanti saya punya nasi masak, bawah dia tu saya terus gunakan dia as sup lah. Okay. Sekejap saya nak ambil. Bau syukur dia, insyaAllah. Musa, boleh tolong typekan tab untuk sambal penyet tak? Dekat chat. Saya Musa tengah makan. Nak resepi dia ke apa? Step dia. Step dia. Saya share dekat Telegram ke WhatsApp Kak Wid paste ke situ boleh? Boleh. Okay. Boleh. Terima kasih Musa. Dapat dah. Tadi gula Melaka, garam dengan asam tadi ada ukuran dia kan? Saya tak ingat. Ada catat kan? Okey, yang tu ada. Sekejap ya. Yang tu Kak Wid tambahkan kat bawah. Alright. Orang Melaka pakai gula Melaka, Ustaz? Ya, saya guna gula Melaka untuk resepi ni. Kalau resepi biasa pun guna je sama banyak 50 gram untuk gula. Ataupun kalau yang tak minat manis, letak lagi sikit lah. Ataupun ada juga buat sambal memang tak letak gula langsung pun boleh. Okey, akak punya ni dah siap dah. Tinggal nak masukkan nasi je.
Ayam dah ada, ulam dah ada. Tak sabar nak makan ramai-ramai nanti kan. Maaflah dah makan dulu. Tadi ramai ke solat Jumaat puasa? Saya dekat masjid taman ni je. Dah macam biasalah. Okay, sekejap nak tengok yang kawan-kawan tanya tadi. Mana saya panas. Pak Jintan dan ketumbar tu kita lumurkan dekat ayam dah rebus ke? Dan gaul bersama kunyit telur. Ya, betul. Sumiati Dahlan, betul. Okay, Jintan ketumbar yang first tadi kita buat tu dengan halia tu kan? Dengan halia dengan bawang putih silap tu, kita akan gaul sekali dengan ayam rebus. Sebab apa? Bila kalau kita goreng dekat stove, kita goreng dengan suhu yang tinggi supaya luar dia garing, dalam dia masih juicy. Kejap je. Okay? Okay, tadi masak air berapa banyak? Tadi waktu kita letak air tu 1.3 liter kan? So, saya gunakan semua 1.3 liter tu and then saya tambahkan extra air supaya melepasi apa tu nama dia? Tahap beras tu. So, nanti kalau in case kalau korang rasa kurang garam, dekat sup tu korang boleh tambah lagi. Okay? Untuk sup ayam kita nanti. Air yang ada tu kita akan gunakan dia sebagai sup untuk kita makan lah. So dia akan pekat sikit sebab ada kehadiran kanji daripada kita punya nasi tadi tu. Okay. Okay, yang butter, kalau dekat dalam resipi tu saya ada tulis butter. Actually korang boleh je gunakan butter tu untuk tumis ataupun, tapi yang paling penting waktu last sekali masak tu nasi dia, kita akan gaulkan nasi yang panas-panas tu dengan butter. Okay. And ada orang dia tak suka nasi dia ada macam rasa masin-masin sangat ke apa. Ada yang suka. So terpulang to your liking. Korang suka yang rasa macam mana. Okay. Okay, so kita ada masa dalam 9 minit lagi sebenarnya. Kalau ada apa-apa nak tanya. Sekarang pukul berapa sebenarnya? Sekejap. Tengok. 4:30. Adakah anak-anak yang tengah makan sangat ke? Sian. Okay. Sedapnya bau, Masya Allah. Masak nasi guna air rebusan. Ya, betul. Saya gunakan air rebusan tadi. Kalau kawan-kawan nak masak dekat dalam bowl pun boleh sebenarnya. Kalau masak nasi separuh sukatan, sekejap saya baca balik. Okay. Kalau masak nasi separuh sukatan, air rebusan pun separuh ke? Okay, macam ni. Kalau sebenarnya nasi tu dia bergantung kepada tahap kuatnya rasa sup tu. Okay. So kalau kawan-kawan rasa nak rasa lebih masin ke apa, terpulang. Saya gunakan semuanya sebab akhirnya dekat dalam bowl ni ialah sup yang kita akan makan nanti. So kita tak payah nak panas-panaskan lagi. Sebab air rebusan tu tadi dah buat awal-awal kan. So dekat sini nanti kita akan dapat sup dia. Dekat sini kita akan dapat nasi dia lah. So kalau kawan-kawan nak gunakan air rebusan separuh je, separuh lagi tu kawan-kawan nak buat apa? Kawan-kawan nak panaskan. Macam tu ke? Nasi ni buat cara baru mak. Buat cara simmering basket. Nasi ni. Okay. Kalau buat cara simmering basket, air dekat dalam bowl tu panas kan? Kita splashingkan dia, speed dia 3.5. So dia akan masak air tu secara splash. Okay. Dengan suhu 100 degree Celsius tu, dia akan masakkan nasi tu secara splash. Okay. Macam tu. Ada soalan lagi? Bolehlah tanya sementara yang saya mampu jawab. Yang saya tahu, saya akan cuba jawab. Kalau tak tahu, saya akan cuba tanya pada Wid dan Musa lah. Thank you sebab tanya. So at least kita boleh share lah kan? Okay. Saya baca lagi Nasi buat cara butter. Okay. Butter guna last sekali. Bila nasi dah siap masak, waktu tu nasi kita dah fluffy tengah panas tu, korang boleh ambil satu sudu butter tu, korang gaulkan dekat nasi tu. Okay. Last sekali. Kalau masak nasi, air kurang boleh ke? Maksudnya apa? Kalau guna simmering basket ke?
Oh ya, okay. Simmering basket, kalau puan gunakan air kurang, nasi tak akan masak. Okay, sebab function dia ialah dia splash kan. Sebab kalau dia tak cukup air, nasi takkan cukup kembang. Untuk tahu berapa banyak air tu, puan boleh letak air untuk dia lebih tinggi sikit 5 hingga 10 mm. Kalau sup sikit, kena tambah air. Boleh. Dan tambah garam lah. Okay, ataupun kalau boleh tambah mushroom seasoning. Okay, kalau tak cukup lah sup dia tu. Boleh je. Okay. Dan kalau puan nak masak, tak chef pun. Sharing je tau. Okay. Dan kalau puan nak masak dekat dalam bowl pun boleh. Tapi cuma nanti puan kena panaskanlah sup dia. So macam saya punya ni dua-dua sekaligus saja. Okay. Boleh saja mana-mana. InsyaAllah. Thank you for asking. So saya bolehlah share apa yang saya tahu tau. Okay, so kita tengok lagi. Butter, okay saya dah jawab. Butter, sambal baru sudah. Okay, well done. Okay, lemonade. Pasal lemonade strawberry tu, tadi saya termiss. Yang strawberry tu masuk sekali dengan lemon dan blend ke ataupun asing-asing? Yes, masuk sekali. Oh, masukkan sekali. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Okay. Kawan-kawan boleh gunakan buah-buahan yang ada yang bersesuaian kan. Saya sebenarnya dulu tak suka pun lemonade ni. Sebab bila makan, minum je pahit kan. Tapi bila ada tu tak adalah pahit. Sebab dia tak makan tu kan. Wanginya masak nasi kan. Masya Allah. Saya dah terbau nasi saya. Awak cakap pasal nasi awak kan. Kan. Masya Allah. Kita ada 4 minit lagi. Nanti kita tengok apa khabar nasi kita kan. Okay. Okay, saya dah upkan resepi sambal ayam penyet. Thank you, Musa. Sama-sama. Wait. Kita nak tengok sambal kawan-kawan kita boleh ke? Boleh. Siapa yang on camera? Tengok. Sementara lagi 4 minit ni, bolehlah kita nak tengok sambal korang. Tapi tak sangka tinggal 4 minit je sambil bercakap. Sambil bercakap. Macam kat dalam kelas lah. Cakap je tiba masa dah habis. Sama-sama step sambal tu, saya hantar yang simple je dekat Kak Wi. Kak Wi tolong type balik. Oh, tu dah ada dah yang tunjuk sambal. Wah, normal lah. Tengok je saya spotlight. Dah rasa? Okey tak? Tak nampak pun. Okay. Normal lah. Okay. Okay, well done. Pula. Wah, Alhamdulillah pun dah. Masya Allah. It's so good. Tekstur dia macam memang macam sambal penyet kan. Kita tak nak dia hancur sangat. Tak hancur sangat. Cantik lah. Kalau tergigit dia punya bawang tu sedap kan, rasa manis-manis kan. Betul. Saya nak tanya, lepas dah goreng nasi tu, apa buat? Dah siap goreng nasi. Okay. The next step apa? Alright. I dah lepas goreng goreng nasi. Okay, puan masuk dalam simmering basket. Lupa masukkan air berebusan tadi dalam bowl, habiskan. Sebab kita akan gunakan juga bawah dia sebagai sup. Okay, lepas tu puan letak beras tu dalam simmering basket. Okay, mula-mula transfer beras tu yang dah goreng tu dalam simmering basket. Yes. Okay, lepas tu sup tu masuk dalam tu lah. Apa bahan dalam sup tu apa? Sup dan ada bahan lain tak? Ada bahan dalam sup tak? Okay, kalau dalam sup puan nak tambah sup bunjuk pun boleh. Okay, ataupun nak tambah mushroom seasoning pun boleh. Tapi kalau sup bunjuk saya rasa akan pecah lah. Sebab bawah ni 3.5. Hati masuk chicken stock lah kot. Itu yang I ada. Boleh puan. Sila-sila. Masukkan and then nanti setting dia ialah 18, 100, 3.5 speed dia. Dia punya air tu berapa banyak? Okay, air. Nanti bila puan dah letak beras dalam simmering basket tu, puan just tambah air sikit lagi supaya dia melebihi 5mm hingga 1cm daripada beras tu.
Okay, noted. Thanks. Okay, boleh. Okay, saya punya ada seminit lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap. Nasi tu saya dah masuk dalam beras tu dah masuk dalam simmering basket kan. Okay. Lepas tu dalam tu memang dah yang tumis yang bawang, garlic, daun pandan. Okay. Minyak tadi dengan pelaga semua. So, lepas tu masuk air rebusan sampai level berapa? Sampai atas beras. Kalau tak cukup nanti puan tambah sikit air dia. Oh, sampai atas beras. Ya, betul. Atas beras tu dalam 5mm ke 1 cm. Lebih sikit. Okay, butter tu, serai apa semua tu masuk masa bila? Butter last sekali. Oh, butter last. Sekarang ni dah siap. Oh, sekarang ni okey lah tu. Masuk nasi, masuk air rebusan, masuk letak beras. Ya, betul. Dia 18 minit baroma? 100. 3.5. 100. 18 minit, 100. Lepas tu 3.5 speed dia. Oh, 100 kan? Okay. Saya nak pergi ambil butter kejap tau. Okay. Okay, nasi saya dah berbunyi. Sekejap Okay. Mana saya punya Kamilah cari spatula tak jumpa. Okay, tak tahu. Bismillah. Okay, so nasi dah siap. Sekejap saya tunjukkan. InsyaAllah nampak ada ni. Okay, saya bawa kamera lah. Sekejap tahu. Bismillah. Okay, itu nasi kita. Nampak tak? Everyone. Cantiknya. Okay, ni nasinya. Alright. So, nampak kan dia punya buah pelaga semua ada kat sini. Elok tak nasi dia? Okay. So, Cantik sangat. Alright. So, kejap lagi kita boleh letak butter sementara dia panas ni. Okay. Cantik. Alhamdulillah. Okay. Sekejap tau. Semua. Letak sini semula. Okay. So, now saya akan ambil butter satu sudu. Saya letak saja dekat nasi dia ni dan kita akan gaulkan saja. Untuk tambahkan aroma dia dan buat dia fluffy, lebih fluffy. Tadi air rebusan ayam tu you cuah atas simmering basket ke atau you taruh dalam bowl dulu? Saya letak dalam bowl, lepas tu baru kita letak dekat simmering basket tu and then kita tambah je air. Kalau puan nak curah pun boleh je, mana-mana boleh. Asalkan, okay? Lagi sekali Cik Panat, air tu 0.5 cm melebihi paras atas beras ke? Ya, betul. Melebihi 5mm tau, bukan 5 cm. 5mm hingga 1 cm. Paras atas beras? Bukan ya, betul. Bawah. Okey. Okay. Kalau tak, nanti dia macam tak masak tau. Sebab air perlukan pengembangan, beras perlukan pengembangan. Kejap lagi saya masukkan dekat dalam dalam bowl. Nanti kita tengok nasi dia sama-sama Okay, sekejap. Alright, kalau nak tengok betapa fluffy-nya nasi tu, that one. Okay. Saya transfer sekejap. MC on tak yang nasi tu? MC kena letak. Okay.
Melainkan kalau ada steam something dekat atas tu ya. Baru kita tap aroma. Kalau sambal pula memang sentiasa MC kena buka kecuali waktu kita hancurkan. Banat, lepas ni kita boleh letak butter tu ya. Betul-betul. Saya baru letak butter ni. Dah letak butter? Berapa banyak tu? 1 sudu je. 1 sudu besar Okay. Okay, macam ni nampak tak? So fluffy, right? And yang buat dia tambah sedap ni daun pandan, insyaAllah. Minyak sapi pun boleh kan, Banat? Yes, minyak sapi yang paling super best sebenarnya. Tapi saya tak ada minyak sapi. Minyak sapi memang paling best. Okay, saya dah upkan resepi nasi step by step. Nanti Banat tengok kot ada salah. Tengok dekat mana dengan chop. Dekat chat. Zoom. Boleh saja. Okay, kawan-kawan kalau masak sup, suka tak letak lada putih? Saya suka. So, kalau korang nak tambah lada putih pun boleh tau. Okay, so ni nasi dia. Nak plating sekejap. So kalau ada kawan yang rasa tak cukup masin ke, ada yang lebih suka masin, boleh je tambah. Bismillah. Okay. Maaf ya, masih tak clear Okay, boleh tanya, silakan. Beras, tadi kita 350 gram, betul? Bila kita letak, first kali tadi masukkan sup dekat dalam tu, sup kita tadi tu dah bergaram kan? So kalau macam rasa nak lebih masin, boleh tambah dulu garam dalam tu. And Puan masukkan dalam simmering basket berasnya, beras yang kita dah goreng tadi tu, Puan masukkan dalam simmering basket. Lepas tu dah letak tu, bila kita tengok alamak dia punya sup tu tak cukup air, Puan boleh tambah chicken stock apa yang ada ke, ataupun mushroom seasoning atau apa-apa seasoning yang boleh menambah rasa tu. And then Puan tambah air dia sehinggalah 5mm sehingga 10mm atau 0.5 hingga 1 cm daripada paras aras beras yang dalam simmering basket. Kalau goreng ada apa-apa nak tambah ke waktu goreng dengan tadi tu ke? Saya tak tambah sebab saya punya sup tadi dah ada garam. Tapi kalau Puan nak tambah mushroom seasoning ke, atau Puan nak tambah garam ke, ikut kadar kemasinan. Okay? Ikut kadar kemasinan masing-masing lah. Ada soalan lagi? Boleh tanya tau sambil saya buat tu tau. Sila tanya. Okay, Banat, ni host nak tanya. Okay, sila. Sebab saya nak tulis, nak compile balik mudah untuk orang tengok kan. Okay. Mula-mula sekali tadi Banat untuk yang perapan ayam tu Banat buat apa? Perapan ayam? Sekejap, kena tengok balik resepi yang macam tulis. Sekejap 2 gelas bawang putih, 1 inci halia, lada putih, jintan dan ketumbar. Betul? Okay, betul. Step yang pertama dia ialah apa tadi? Blendkan dia, lepas tu kita gaul dekat itu yang pertama, kita keluarkan pulverize. Okay, turbo 2 saat, betul? Ya, betul. Jintan tu jintan manis ke jintan putih? Jintan manis. Jintan manis, okay. Okay, terima kasih. Okay, so maksudnya Banat pulverize sekali bersama dengan bawang putih lah. Betul. Halia pun. Halia, lada putih, jintan, ketumbar. Yang ni ialah benda yang nak digaulkan dengan ayam bila kita goreng tadi.
kita goreng nanti. Okay, so pulverize 2 saat twice. Yes, betul. Okay. Okay. Lepas tu terus masukkan air dan ayam ya. Rebus Air? kan. Oh, okay, betul-betul. Garam sekali ya. Okay, salutkan ayam tu. Okay, kejap saya tulis. Lepas tu kita upkan terus senang. Dekat resipi kad pun ada tuliskan. Cuma tak ada dia punya cara lah kan. Betul. Dua ulas bawang putih. Satu inci cahaya. Lada putih, jintan, ketumbar semua tu satu sudu kecil ke semua? Sorry? Semua Lada satu putih. sudu. Satu sudu saja. Semua satu sudu kecil Betul. Okay. Kejap nak pergi ambil bawang goreng ni. Okay, lepas terbur 2 saat twice tadi tu, keluarkan. Sorry, soalan dia? Rempah tadi lepas dah pulverize 2 saat twice untuk perap ayam tu keluarkan benda-benda tu tadi. Betul tak? Betul. Lepas tu kita terus proceed ke step rebusan ayam kan? Yes, betul. Saya buat macam tu sebab nak mudahkan kawan-kawan tak payah nak basuh-basuh sangat. So bila dah ada air nanti susah pula kan macam-macam nak buat. So saya buat perapan tu dulu tadi. So bahan tadi tu kita akan perap ayam selepas kita rebus lah ya. Okay. Betul. Supaya nak lebih mudah nanti kawan-kawan nak masak dia nak goreng pun. Kalau nak goreng pun sekejap je dekat stove. Nanti untuk perapan tu campurkan dengan sebiji telur dan juga 2 sudu beras ke atau ikut kita punya kepekatan yang kita prefer lah. Dia sekadar boleh melekat saja. Sebab kita nak dia perapan tu melekat dekat ayam. Okay, nak kemas kejap. Bismillah. Untuk kawan-kawan punya sup tu, kalau rasa kurang garam, boleh tambah lah. Saya paling sensitif garam sebab saya kuat garam. Mak mertua langsung tak kuat. So kalau saya masak dekat rumah mak mertua, selalu kena cakap kuat garam. So start daripada tahun lepas lah. Bila masak kat rumah mak mertua, saya letak garam sikit sangat. So kalau mak mertua nak, mak mertua boleh tambah sendiri. So mak mertua darah tinggi. So saya memang a bit sensitif lah sebenarnya kalau orang tanya berapa banyak garam. Saya takut saya terbagi yang my preference, not your preference. So, untuk bahagian garam, kawan-kawan boleh letak ikut taste bud masing-masing tau. Sebenarnya untuk garam ni. Okay, tadi ada yang tanya rebus ayam. 10 minit. 10 minit, 100 degree Celsius, reverse. Reverse pun tau.
Okay, saya tengok lagi. Pada masak nasi tak payah, tak payah buat apa-apa kan? Ke memang sup tu untuk minum? Yang bawah tu? Untuk kita makan. Untuk kita makan sekali nanti. Tu akan jadi sup. Maksudnya sup tu, sup tu untuk kuah jugalah. Ya betul. Sebab tu terpulang pada masing-masing. Ada yang suka buat 2 kali. Satu dia masak nasi dulu. Boleh masak dalam bowl. Lepas tu nanti baru dia panaskan sup. Boleh. Ataupun macam saya buat sekaligus saja. Nasi masak, sup pun masak. Okay. Dan sup kita, this one akan dipekat sikit lah. Sebab dia ada kanji daripada nasi tu. Okay. So dia masak sekaligus lah. Okay, ni sup kita. Okay, saya dah upkan dah step untuk perapan ayam dan juga rebusan ayam sampai goreng Hopefully semua orang clear dengan step kita. Nanti tulis balik, save. InsyaAllah mudah untuk Tuan Puan buat nanti di rumah. Okay, sekarang kita sedang buat apa, Banat? Dah settle dah semua. Wait. Settle dah Okay, dah plating ke? Dah tunjuk ke tadi? Sorry? Dah tunjuk ke plating? Plating okay, sekejap. Saya tinggal nak tambah garam sikit. Okay. Okay, so untuk plating, sekejap saya kena angkat lah sikit ni. Tudung terkena sambal pula. Alright, saya angkat sekejap Alright. Untuk plating, macam mana? So, how is it? Okay, so, okay, ini ialah plating untuk nasi dia. Nampak tak? Sangat cantik masak dalam simmering basket tu. Nampak tak nasi dia macam mana? Okay, Win nampak tak? Sekejap ya, saya tengok. Banat masukkan muka, saya nak tangkap gambar Banat. Nak screenshot je. Sekejap. Kena masuk dengan nasi ke? Sekejap. Siapa nak tangkap gambar, boleh bersama dengan nasi ayam dia, boleh muka separuh je tu, Banat. Okay. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, so kawan-kawan boleh tengok tekstur nasi dia ni. Alright, macam tu. Dia nampak gebu kan? Okay. And kawan-kawan boleh juga, ini ayam tadi yang saya air fryer. Saya percaya kawan-kawan yang goreng pun mesti lagi cantik. Okay. Cantik sangat, Masya Allah. Sedapnya. Okay, dan ini ialah sambal. Sekejap, thank you boss. Okay, ini ialah sambal. Sambal saya ada cekur. Ini sup dia and ini nasi tadi extra. 350 gram boleh dapat sebanyak ni. Okay. Alright. So, saya mewakili Musa. Tempe boleh gaul? Yes. Tempe sangat sedap. Ya, Musa kita nak tak gambar. Okay, sementara tu saya nak cakap pasal tempe kan. Bagi kawan-kawan yang tempe tu, kalau korang nak sedap kan, korang rendam dulu dengan air garam tau. Sebab bila korang goreng, dia tak kering. Okay? Rendam dengan air garam. Cik Manat. Sorry. Nanti nasi tu, nasi tadi masak lagi 3 minit. Dah sudah gaulkan dengan butter Ya, betul. Kalau nanti, nak lah. Boleh. Minyak sapi paling sedap super lah kalau ada minyak sapi tau. Oh, kalau minyak sapi. Lepas tu, okay. Yang sup tu tadi dah siap lah kan? Just tambah je lah apa-apa. Saya tambah bawang goreng dengan daun sup lah. Maksudnya kita boleh terus makan. Okay. Okay. Alright. Well done. Selamat memasak.
tak? Okey, terima kasih semua yang join pada petang ni. Nanti bolehlah up dekat